Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, udara ditakrifkan sebagai campuran daripada pelbagai gas yang terkandung di muka bumi yang berisi hawa, angkasa dan awam-awam. Kandungan atmosfera akan berubah disebabkan berlakunya pencemaran udara. Pencemaran udara akan berlaku disebabkan bahan tercemar yang terkandung dalam udara tersebut seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida. Indeks pencemaran udara akan digunakan untuk mengukur kualiti udara tersebut sama ada baik ataupun tidak. Isu pertama adalah isu pencemaran udara di Pasir Gudang. Pencemaran di Sungai Kingkim di Pasir Gudang telah menjadi khabar hangat pada tahun 2019. Hal ini kerana telah menjejaskan seramai 6,000 penduduk di Pasir Gudang. Kebanyakan adalah daripada pelajar-pelajar yang telah mempunyai simptom seperti loya, muntah dan sesak nafas disebabkan pencemaran udara. Selepas disiasat, terdapat punca yang mengakibatkan kejadian ini berlaku adalah termasuk pembuangan sisa toksik, gas beracun dan juga bahan-bahan kimia dari kilang-kilang di Pasir Gudang. Seterusnya, isu kedua adalah isu kebakaran terbuka hutan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia. Indonesia telah melakukan aktiviti-aktiviti kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera berturut-turut tahun sejak tahun 2015. Hal ini telah menyebabkan masalah jerebu berlaku di negara kita kerana asap tebal dari Indonesia telah merebak ke negara kita. Kejadian ini juga menyebabkan negara kita mencatat bacaan indeks pencemaran udara yang tertinggi di dunia pada tahun 2019, iaitu sebanyak 266. Hal ini telah menyebabkan sekolah-sekolah di negara kita terpaksa tutup kerana indeks pencemaran udara adalah berada di tahap tidak sihat. Selain itu, penerbangan juga terpaksa dibatalkan seperti lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor kerana telah mengganggu penglihatan perjalanan. Isu ketiga adalah fenomena El Nino. Fenomena El Nino akan menyebabkan perubahan suhu lautan dan tekanan atmosfera, terutamanya di Lautan Pasifik. Seterusnya, fenomena El Nino akan menyebabkan pencemaran udara secara tidak langsungnya. Hal ini kerana peningkatan suhu akan menyebabkan kebakaran mudah terjadi dan akhirnya menyebabkan masalah jerebu berlaku di negara kita. Jerebu akan menyebabkan manusia mudah menjangkiti penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan, seperti asma, sakit tekak dan lain-lain. Yang pertama ialah asap daripada pembangunan dan perindustrian. Terdapat banyak kilang di sekitar Malaysia yang wujud sebagai sektor perindustrian. Aktiviti perindustrian ini menjurus kepada pelepasan asap yang berasid ke atmosfera bumi. Ia berpunca daripada sifat tidak bertanggungjawab pengurus-pengurus kilang yang tidak mengambil berat tentang penapis kilang. Kandungan asap kilang yang mengandungi nitrogen, sulfur dioksida, karbon monoksida dan sebagainya akan menjejaskan kesihatan. Asap yang dilepaskan ke udara cenderung berlakunya hujan asid. Faktor yang kedua ialah asap daripada kenderaan bermotor. Zaman kini, kenderaan menjadi keperluan asas kepada manusia. Peningkatan kenderaan di atas jalan raya amat ketara saban tahun. Kenderaan yang bermotor akan melepaskan gas berbahaya. Ia terjadi hasil daripada pembakaran bahan api fosil seperti minyak diesel, petrol dan sebagainya. Kesan daripada pelepasan asap berbahaya tersebut berlakunya pemanasan global dan suhu bumi meningkat. Gas karbon monoksida daripada asap kenderaan juga mampu membawa maut. Faktor yang ketiga ialah pembakaran hutan. Pembakaran hutan merupakan kaedah tradisi bagi membuka tanah pertanian di Malaysia. Aktiviti pembakaran hutan telah menjadi kebiasaan kepada manusia. Kaedah tebang dan bakar menyumbang kepada pencemaran udara. Hal ini akan mendorong kepada penipisan lapisan ozon dan pemanasan global. Ia juga akan menjejaskan kesihatan manusia, terutamanya golongan warga emas dan kanak-kanak.
Faktor yang terakhir ialah aktiviti seharian manusia. Manusia sering menggunakan bahan yang berbahaya kepada alam sekitar dalam aktiviti seharian mereka. Pencemaran yang dilakukan adalah secara sengaja atau tidak sengaja. Aktiviti seperti membakar sampah, memasak menggunakan arang kayu dan merokok menjurus kepada pencemaran. Hal ini berpunca daripada kurang kesedaran tentang keburukan aktiviti mereka. Hal ini akan menyebabkan kawasan sekitar berhabuk dan menjejaskan kesihatan orang di sekeliling. Semangat nasionalisme merujuk kepada mental dan tingkah laku individu atau masyarakat terhadap kesetiaan kepada bangsa dan negara. Ini juga merupakan gerakan mencipta masyarakat yang lebih terbuka bagi menjamin kemerdekaan warga negara. Manakala semangat patriotisme merupakan sikap cinta dan bangga akan negara. Punca pencemaran udara iaitu dapat meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat. Hal ini dapat dibuktikan apabila setiap rakyat sanggup berganding bahu untuk terus bekerjasama bagi mengatasi isu pencemaran udara walaupun mereka berbeza kaum. Contohnya, segelintir masyarakat berbilang kaum akan berkongsi kereta untuk menuju ke satu destinasi yang sama. Kesan yang kedua iaitu pencemaran udara akan menjejaskan kesihatan masyarakat tanpa mengira peringkat usia. Contoh gejalanya iaitu seperti sukar bernafas, sakit dada dan mata menjadi merah. Habuk asap hasil daripada pembakaran terbuka telah menyebabkan gangguan kesihatan. Jadi, sikap pentingkan diri ini akan melunturkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Seterusnya, pencemaran udara juga akan menjejaskan ekonomi negara. Hal ini akan berlaku apabila rakyat lebih gemar melancong ke luar negara berbanding negara sendiri. Rakyat tempatan tidak berminat untuk melaburkan wang mereka dan melancong di dalam negara disebabkan udara yang tercemar di Malaysia. Jadi perkara ini akan melunturkan semangat patriotisme apabila rakyat lebih meraihkan keindahan negara luar berbanding negara sendiri. Kesan pencemaran udara yang terakhir iaitu akan memberi impak negatif kepada masyarakat untuk melakukan kerja-kerja harian mereka. Namun, segelintir masyarakat tetap berdegil untuk keluar dari rumah bagi menyiapkan tugasan yang sudah biasa dilakukan. Dan secara tidak langsung, perkara ini telah melunturkan semangat patriotisme dalam diri mereka. Kesan pertama ialah menjejaskan kesihatan penduduk. Pencemaran udara telah menyebabkan peningkatan penyakit paru-paru di kalangan penduduk. Selain itu, kesihatan kulit dan mata kita juga terjejas akibat berlebihan sinar UV pada badan kita. Pencemaran udara menyebabkan sekolah terpaksa tutup untuk menjaga kesihatan belajar. Sekolah merupakan salah satu tempat bagi belajar berbagai kaum untuk hidup bersama dan saling memahami. Tambahan pula, bahasa pengandaran di sekolah adalah bahasa Melayu iaitu salah satu identiti rakyat Malaysia. Kesannya, pembinaan negara bangsa terjejas kerana sekolah terpaksa tutup akibat pencemaran udara. Kesan kedua ialah kesan pencemaran udara kepada harta benda. Hujan asid yang disebabkan oleh pencemaran udara telah merosakkan bangunan-bangunan dan cat kereta. Kos berlebihan untuk membaiki kerosakan ini menambahkan kos kehidupan rakyat. Selain itu, bangunan bersejarah juga dimusnahkan oleh hujan asid. Seterusnya, kos pemulihan bangunan bersejarah ditanggung oleh kerajaan dan kesannya kerajaan mengalami kerugian atas ekonomi. Sebaliknya, pembinaan negara bangsa berjaya sebab rakyat bersatu padu dan bekerjasama mengatasi pencemaran udara. Kesan pencemaran udara terakhir ialah kesan kepada tumbuhan dan haiwan. Tumbuhan-tumbuhan telah terjejas supaya kadar proses fotosintesis berkurang. Rantaian makanan semula jadi juga terjejas sebab haiwan-haiwan tertentu perlukan tumbuhan sebagai makanan untuk meneruskan kehidupan. Selain itu, keseimbangan ekosistem akuatik juga dimusnahkan kerana nilai pH dalam tasir dan sungai menjadi tidak normal. Hal ini menyebabkan keistimewaan Malaysia, iaitu salah satu daripada 12 negara mega keperbekaan biologi dunia telah musnah. Pembinaan negara bangsa juga akan terjejas akibat keistimewaan Malaysia tersebut merupakan identiti nasional telah dimusnahkan oleh pencemaran udara. Langkah yang pertama bagi mengatasi pencemaran udara adalah menerapkan kesedaran mengenai alam sekitar
Sejak dari persekolahan, Jabatan Alam Sekitar perlulah berganding bahu dengan Kementerian Pendidikan bagi melaksanakan program-program yang berkaitan alam sekitar. Sebagai contoh, program Sekolah Lestari adalah merupakan satu program yang menitik beratkan pendidikan alam sekitar dalam masyarakat di peringkat persekolahan. Hal ini dapat meningkatkan kesedaran dan juga ilmu pengetahuan mereka terhadap alam sekitar, seterusnya dapat membendung penularan pencemaran ini. Langkah yang kedua adalah mengadakan kempen kesedaran seperti yang dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar yang menubuhkan program Rakan Alam Sekitar RAS. Program ini adalah bagi menggerakkan anggota masyarakat dalam aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Penubuhan RAS adalah bertujuan untuk meningkatkan ataupun memberi kesedaran pada para masyarakat betapa pentingnya kita untuk menjaga alam sekitar dan merupakan satu platform untuk membuat aduan mengenai agensi yang terlibat dengan pencemaran dan sebagainya. Secara tidak langsung, RAS adalah satu program untuk menanam rasa tanggungjawab dalam diri masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam sekitar di Malaysia. Langkah terakhir bagi mengatasi pencemaran udara adalah dari aspek perundangan. Undang-undang merupakan satu peraturan yang digubal oleh kerajaan dan perlu dipatuhi oleh rakyat. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 adalah merupakan satu akta yang digunakan bagi mengusaha, mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membagi alam sekeliling. Peraturan lain yang digunakan adalah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Udara Bersih 1978 bagi premis yang melepaskan benda asing ke udara bebas. Dan Kanun Keselesaan Akta 574 pula adalah merupakan peraturan yang digunakan bagi perbuatan mencemarkan alam sekitar dan menjadikan udara berbahaya kepada kesihatan. Hal ini membuktikan bahawa perundangan yang diadakan di Malaysia dapat mengelakkan pencemaran udara daripada terus berlaku. Kesimpulannya, kesedaran alam sekitar hendaklah dipraktikkan dari masa ke semasa demi menjaga kelestarian alam sekitar ke arah yang lebih baik. Semua pihak hendaklah berganding bahu demi menjaga alam sekitar kerana ia merupakan satu amanah dan juga tanggungjawab bagi seseorang individu untuk terus menikmati pemberian percuma di atas muka bumi ini. Ingatlah, alam sekitar merupakan tanggungjawab kita bersama.